Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan kuadratik Okay, sebab tadi saya dah terangkan apa itu ungkapan dan apa itu bukan ungkapan. Okay, ungkapan dengan ungkapan kuadratik dengan persamaan kuadratik adalah sama Cuma yang bezanya adalah sama ada dia ada tanda simbol tanda sama ataupun tak. Okay, contohnya kat sini dia tak ada tanda sama. Okey, dia tak ada tanda sama. Tapi kalau ada tanda sama, kita panggil dia persamaan kuadratik. Dia beza dia kat situ lah. Okey, yang penting ada tanda sama sahaja. Tak kisahlah susunan dia betul atau tidak. Jadi kalau susunan dia tak betul pun tak ada masalah. Yang penting ada tanda sama Ada tanda sama, kita panggil dia persamaan. Okey, macam ni kan. Ni adalah persamaan kuadratik sebab dia ada tanda sama. Jadi awak jangan confuse. Okey, apa itu persamaan kuadratik, apa itu ungkapan kuadratik. Cumanya seeloknya kalau disusun secara elok. Okey, ni namanya bentuk am. Ni namanya persamaan kuadratik. Ni persamaan kuadratik dalam bentuk am. Okey. Beza dia kat sini awak tengok kat sini. Yang ni ada tanda sama dan yang ini tak ada tanda sama. Okey. Ini ungkapan dan ini persamaan. Okey. So tadi awak dah jawab kuis dan ramai yang betul. Okey, yang mana yang salah tu saya tak tahu sama ada awak betul-betul faham atau tidak, tapi tak apa, kita belajar. Okey, kalau awak jenis yang betul-betul nak belajar, saya rasa saya tak perlu risau kot, sebab itu akan membuatkan awak lagi lebih cepat senang lah Dia akan macam, bila awak cuba belajar, dia akan memudahkan awak untuk faham. Okey, jadi baguslah kalau awak cuba untuk belajar. Bagi yang awak jenis yang hanya setakat dengar sahaja, saya harap awak cuba buat latihan lah, sebab benda ni tak boleh berdengar saja sebab kalau kita dengar sahaja, kita akan dapat dalam beberapa cebisan ilmu tu sahaja. Kalau awak buat latihan, awak menyalin, dia akan tambah lagi cebisan yang lain. So bila kita gabungkan semua, kita akan dapat dalam maybe 10% sahaja daripada apa yang awak belajar hari ni. Okay? So kalau hari ni awak belajar, mungkin awak dapat sedikit lah daripada apa yang awak faham. Okay, mungkin 10%, mungkin 15%, tapi at least dapat banyak lah juga. Tak adalah kita cakap hari ni awak belajar, hari ni awak faham. Tak ada macam tu. Kita expect lah awak dapat sedikit pun tak apa. Jangan tak dapat langsung. Okay? Alright. So kita tengok apa yang kita nak belajar lagi. Okay, kita belajar lagi sikit. Soalan C dengan D ni senang. Cumanya nanti saya just minta awak buat latihan lah. Okay, saya nak ajar yang nampak macam complicated. Contohnya soalan E dengan F. So kita lihat soalan E dan F. Soalan apa ni? Soalan C dengan D nanti saya akan bagi tahu lah, awak kena buat latihan Okay, kita lihat dulu soalan E. Okay, bila dia bagi kat sini, awak boleh nampak tak? Sekejap saya besarkan sikit Okay. Ada yang nak masuk lagi ke? Okay, saya harap ni je lah kan. So, ini adalah contoh soalan E dan F. Okay, E dulu kita tengok. So, bila kita nampak macam, susahnya soalan ni. Okay, tak apa, jangan risau. Sebab dia walaupun dia dalam bentuk biasa, awak kena kembangkan awak kena kembangkan. Ikut je konsep matematik yang awak belajar. Awak jumpa je ada dua kurungan, maksudnya darab. Yang ini awak tak boleh gunakan congak. Yang ini awak kena terus darab macam biasa. Yang congak tadi yang kita belajar tu hanya untuk yang ada number kuasa 2 macam tu sahaja. Kalau ada number kuasa 3 pun boleh congak. Yang tak ada number ni yang tak boleh. Okay. So, ni kenapa masuk lambat? Okay. So, kita tengok kat sini. So, kita buatlah tadi macam cara tadi. Kiri dengan kiri lah. Okay. Kiri dengan kiri. So, P dengan P. Okay, P dengan P. So, P dengan P akan dapat P kuasa 2. Okay. Kemudian, P dengan tambah 2. Dia lonjak ke kanan. Okay, dia akan dapat lah. P darab P, P kuasa 2. P darab 2 dapat 2P. Alright. So, next adalah bawah pula. Maksudnya daripada kanan ke kiri Negatif 3 darab P. Maksudnya, kiri darab dengan yang kiri, kiri darab dengan yang kanan. Kemudian, kanan darab dengan kiri, kemudian kanan darab dengan yang kanan. Okay? So, dia akan buat melonjat lah macam tu.
Alright. So awak buat negatif 3P sebab negatif darab dengan positif dapat negatif. Okay, negatif darab dengan positif dapat negatif. 3 darab dengan P dapat 3P. Kemudian negatif darab dengan positif dapat negatif. 3 darab dengan 2 dapat 6. Selesaikan dulu belah kiri ni. Jangan sibuk pergi pakai belah kanan. Selesai belah kiri, okey. Baru awak boleh settlekan belah kanan pula. Maksudnya, kita akan buat belah kiri dulu, baru buat belah kanan, okey? Alright, so bila awak dah buat kiri, okay, kita akan buat yang belah kanan pula. Okay, 1/2 P darab dengan P tolak dengan 3. Ni macam mana pula nak darab ni sebab ada pecahan. Okay, jangan risau. Jangan risau sebab apa? Sebab kita selesaikan yang depan ni sahaja. Pecahan tu tak payahlah sibuk. Biar je duduk diam. Okay, 1/2. Biar duduk diam. Sebab apa? Sebab 1/2 ni dia sebenarnya darab dengan P. Lepas tu, dia darab lagi dengan P tolak 3. Jadi, awak semua ambil yang belah sini sahaja. Ambil yang belah bracket sahaja. Tak perlu fikir pasal 1/2 tu kan. So, maksudnya, dia hanyalah duduk sebelah sahaja. Dia hanyalah darab sahaja. So, awak just ambil yang kurungan dengan yang kurungan sahaja. So, kita selesaikan antara ni dulu. Okay, kita selesaikan P dengan P tolak 3 ni. Alright. Yang ini senanglah sebab dia adalah darab dalam. Okay, P darab P, awak dapat P kuasa 2 kan? Okay, P kuasa 2. Okay, kemudian P darab dengan 3, negatif P darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 3P. Okay, so awak kena buat kurungan sebab dia belah kanan. Dia duduk sebelah saja, duduk sebelah pecahan. Pecahan ni tak tahu apa-apa, dia just buat palatau saja. Okay, so dia tengok sahaja apa yang belah kanan tu buat, just darabkan sahaja. Okay, alright. Ini adalah contoh awak menyelesaikan soalan yang kompleks macam ni. Dia tak ada kompleks mana pun. Cuma buat belah kiri dulu, settle belah kiri, awak buat belah kanan. Okay. Lepas tu selesaikan. Apa yang nak selesaikan? Okay, awak selesaikan yang ni lah. Okay, 2 tolak 3 dapat 1. Okay, negatif 1 tolak 6 sama dengan P kuasa 2 tolak 3P per 2. Okay. Alright. Tapi kenapa saya pindahkan yang ni dekat atas? Sebab dia memang duduk atas pun. Dia kan darab. Okay. Macam tadi kan. 1/2 darabkan dengan 3 kan. Contohnya 1/2 darab dengan 3. So jawapan dia akan dapat 3/2. Kenapa cikgu? Sebab 3 ni darab dengan yang atas. Dia tak kacau yang bawah. Okay. Itu konsep pecahan. Jadi, kalau lihat kat sini, P kuasa 2 dengan negatif 3P ni, dia darab dengan 1/2 kan. So dia akan darabkan dengan yang atas. Dia tak akan layan yang bawah. Bawah tu dia just abaikan sahaja. Okay. So saya just bawa yang atas sahaja sebab dia darab dengan 1. Okay. 1 darab apa-apa dia dapat nombor dia sendiri. Okay. So just letak sahaja. Okay, letak sahaja dalam. So ni contoh lain yang boleh tengok 1/4 darab dengan 5, awak dapat 5/4. Okay, dia darab dengan yang atas sahaja. Okay, so ini konsep pecahan yang lebih senang lah. Kalau 1/3 darab dengan X, dia akan dapat X/3 kan? Awak pernah tengok tak ada pecahan yang macam ni, X/3 kan? Ada juga yang ditulis sebagai 1/3X. Ada macam tu lah. Sama juga dengan 1/2 darab dengan P tolak 2. So dia akan dapat P tolak 2/2. Dia darab dengan yang atas. So mana-mana itu just bawa yang atas sahaja. Okay, yang bawah tu diabaikan. Alright. So ni banyaklah contoh lagi yang saya boleh bagi. Okay. So ini adalah selesai awak dah selesai kira dia punya ni. Sekarang ni ada dia punya bahagi tau. Ada dia punya pecahan. Pecahan ni awak pindah jadi darab lah. Okay. 2 ni dia adalah pecahan. Pecahan kena pindah jadi darab. Okay. Tambah tukar jadi tolak. Tolak tukar jadi tambah. Darab tukar jadi bahagi.
bahagi jadi darab. So kalau tengok darab dengan bahagi ni, okey, bahagi ni bentuk dia macam pecahan. So apabila bentuk dia macam pecahan, so pecahan tukar kepada darab. Okey, pecahan tukar kepada darab. So dia kena darab dengan sekeliling. Dia kena darab dengan semua. Dia darab dengan tadi masih ada orang masuk. Okey. Dia kena darab dengan semua dia kena darab dengan P, dia kena darab dengan negatif P, dia kena darab dengan negatif 6. Kenapa dia tak perlu darab dengan kenapa dia perlu darab dengan yang lain? Okey, sebab yelah dia pindah kan. Dia pindah dia kena darab dengan semua kecuali atas dia. Sebab dia kena abai dengan atas. Atas tu jahat, kesian dia kena abaikan kan. So dia carilah tuan baru, dia cari kawan baru. Macam itulah ibarat dia cerita kisah sedih dia tu kan. Dia asyik kena abai je. Okay, so dia cari tuan lain, dia cari kawan lain. Dia kawan dengan semua orang kecuali yang atas tu. Okay, so lihat dua ni, dia cari kawan baru, dia kawan dengan semua orang kecuali yang atas tu. Sebab atas tu palau dia. Okay, so dia punya jawapan akan dapat 2P kuasa 2 tolak 2P tolak 12 sama dengan P kuasa 2 tolak 3P. Okay, hilang dah pecahan tu. Okay, kesian yang atas tu kena abai kan. Itulah siapa suruh kena abai lagi. Itulah jadinya. Alright, so selesaikan dalam bentuk arm. Okay, selesaikan dalam bentuk arm. Bentuk arm ni kalau tak ingat saya tulislah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, susun dulu. Kalau pening, tak apa. Saya tukar warna Kalau pening saya tukar warna. Mungkin warna hitam ni yang AX AX ni warna hitam. BX ni warna biru lah. Okay, BX ni warna biru. Bagi awak nampak sikit. Ini warna hijau. Okay, so kita tuliskan huruf AX ni. Okay, AX ni adalah 2P kuasa 2. Kemudian ada P kuasa 2 ni pindahkan. Dia jadi negatif P kuasa 2. Okay. Lepas tu warna biru pula untuk BX. Okay, BX maksudnya huruf 1 sahaja yang tak ada kuasa. Contohnya negatif 2P. Okay, ni negatif 2P ni. Dengan negatif 3P ni awak pindah jadi positif. Okay, positif. Tengok rumus ni. Okay, tengok rumus ni. Negatif jadi positif. 3P. Okay. Dan last sekali adalah C iaitu negatif 12 sahaja. Okay, negatif 12 kat sini awak tulis negatif 12. Okay, dan last kali dia sama dengan kosong sebab benda tu dah tak ada. Semua ni awak dah pindah ke kiri dah. Semua tu awak dah pindah ke kiri. Dia kena palau kan. So dia cari kawan balik kan. So dia pindah kiri. So apa nak buat sekarang ni? Selesaikan. 2 tolak 1, 1. Okay. 2P tolak 1P dapat P. Negatif 2 tambah 3 dapat 1P. Okay. Kemudian negatif 12. Okay, sama dengan kosong. Dia jadi complicated tau. Sebab apa complicated? Sebab ada pecahan. Kalau ada pecahan, macam itulah cara dia. Okay. Ni pecahan. Okay, pecahan macam tu. Jadi kalau awak tengok soalan pecahan ni ada pada soalan C dengan D tau. Tengok. C dengan D ni ada R tolak 1 dengan 6K. So apa R tolak 1 dengan 6K ni nak buat? Dia akan cari kawan. Okay, dia akan darabkan dengan ni, dia akan darabkan dengan yang ni. Okay, semua dia darab kecuali yang atas. Sama juga dengan 6K, 6K ni akan darabkan dengan yang belah kiri sahaja. Okay, semua yang belah kiri. So, dia akan cari kawan barulah. Itu konsep pecahan. Okay, so nanti itu jadikan tugasan awak lah untuk awak try practice. Kalau awak tak practice, bila lagi awak nak faham, betul tak? Tak apa, yang ni awak salin dulu Ni nota sahaja. Okay, apabila awak dah sediakan macam bentuk arm ni kan, dah selesaikan, dah kira, dah ringkaskan, so kita pun buatlah macam ni. Okay, kita buat bracket, kita cari nilai P1 apa, P2 apa dan tekankan mod. Okay, tekan mod macam biasalah tadi. Mod 3 kali EQN degree. Lepas tu carilah nilai dia. P bermaksud 1, so pilihlah 1A. B pun sama, P. P pun 1 kan nilai dia. 1. Yang tak ada nombor maksudnya 1. Okay. Dan C adalah negatif 12.
So P1 bersamaan dengan 3, P2 bersamaan dengan negatif 4. So apa nak tulis kat dalam ni? Okay, bagi tahu jawapan. Apa nak tulis kat dalam tu? Apakah jawapan dia? Bagi dua sekali jawapan. Okay, bracket pertama dengan bracket kedua. P tolak 3, P tambah 4. Sama dengan kosong. Yes, betul. Yang sama dengan kosong tu pun ialah, okay. Tadi kira betul lah tu Semua betul Semua betul. Okay. Jadi ni adalah jawapan awak lah. Okay, P tolak 3, P tambah 4 So, itu adalah jawapan dalam bracket. Tapi ingat, macam biasa jangan lupa bila kita nak menulis jawapan ni mestilah letak sama dengan kosong. Kalau lupa, hilang markah. Okay? Tapi tak apa sebab dalam mic tadi tu saya minta awak jawabkan dalam kurungan saja kan? Okay? So, awak just tukar simbol tengok positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okay, senang sahaja. Try aplikasikan benda ni dalam sentiasa aplikasikan soalan ni. Okay. So, awak kena salin cepat sebab apa? Sebab kita nak jimatkan masa. Memang kena salin cepat Okay. Kalau tak sempat, awak just screenshot je lah. Okay, next. F. F ni lagilah mencabar sebab ada dua pecahan. Macam mana dua pecahan ni? So, untuk pecahan ni, macam tadilah saya ajar Okay, 6 dia akan cari kawan baru tau. Okay, 6 ni akan cari kawan baru. So, 6 ni akan cari, dia akan darabkan dengan kosong, dia akan darabkan dengan atas, 2H tolak 1. Dia tak boleh kawan dengan yang bawah, dia kena kawan dengan yang atas. So, 6 ni dia akan darabkan dengan 2H tolak 1 dan dia akan darabkan dengan kosong. Okay, sama juga dengan 5H. 5H ni dia akan darabkan dengan yang atas iaitu H tolak 1 dan 5H ni akan darabkan dengan kosong. Dia akan cari kawan juga. Dan kawan yang dia nak cari ni dia memilih tau. Dia memilih dia nak cari kawan yang duduk atas sahaja. Dia jenis yang suka macam tu lah. Dia takkan kawan dengan orang yang terabai. Macam tu. Kesian kan? Okay, so kita tengok. Tengok jalan kerja dia akan jadi 5H darabkan dengan H tolak 1. Kemudian tolak dengan 2H, tolak dengan 6 darab dengan 2H tolak 1 sama dengan kosong. Ingat apa-apa darab dengan kosong akan dapat kosong. Contoh 6 darab kosong memang kosong. 5H darab kosong memang kosong. Jadi sebab tu saya tulis jawapan dia kosong kat belah kanan. Tapi kalau nombor dia nombor lain, contoh nombor dia nombor lain adalah nombor 1, awak kena tukar dia dengan nilai yang lain. Okay? Jadi sekarang ni sebabkan dia memudahkan, dia letak kosong. So, kosong lah jawapan dia kan. 5H darab kosong, kosong. 6 darab kosong, kosong lah. Macam tu. Okay? Lepas tu, bila kita dah ungkapkan macam ni, 5H darab dengan H tolak 1. Lepas tu, 6 darab dengan 2H tolak 1. Okay? Dia akan darab dengan yang kawan lain. Macam itulah. Okay, dia tak boleh darab dengan dia sendiri. Dia kena darab dengan kawan lain. So, awak kembangkanlah macam biasa. Ni 5H kuasa 2 tolak 5H. Okay? Maksudnya 5H darab H dapat 5H kuasa 2. 5H darab negatif dapat negatif 5H.
Okey. Ni sama juga. Bawa sekali dengan negatif 6. Negatif 6 darab positif 2H dapat negatif 12H. Negatif 6 darab negatif 1. Negatif positif 6. Ingat simbol main-main dia main peranan, bukan main-main main peranan. Simbol main peranan. Okey, lepas tu apa nak buat adalah menyelesaikan H. Selesailah. Okey, jawapan dia siap. Macam ni. Okey, selesaikan H tu. Ni lagi nampak susah tapi sebenarnya simple. Kalau awak faham apa konsep nak buat. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Lepas tu macam mana nak hilangkan pecahan ni? Okey, macam mana nak hilangkan pecahan? Macam mana nak hilangkan pecahan? So macam itulah. Okey, ingat konsep pecahan ni awak kena darabkan dengan yang lain selain diri sendiri. Okey, selain diri sendiri. So kalau awak lihat, 6 ni dia darab dengan semua kecuali diri dia sendiri. Sebab tu dia darab dengan yang kawan lain. Okay, tapi ingat, kalau dia darab dengan pecahan yang lain, dia kena darab dengan yang atas tau, bukan yang bawah sebab bawah ni adalah sentiasa yang kena palau. So biasakan macam tu biasakan macam tu. Oops. Okay, apakah nilai H1 dan H2? 3, 4, 3, 2/5, 3, 0.4, 3 dan 2/5. Okey, kita check. Alright. So, A adalah 5. B ialah negatif 17. Ingat ya, negatif kena tulis. C ialah 6. Dan akhirnya, ni siapa yang bermasuk ni? Okey, akhirnya adalah X sama dengan 3 dan H1 adalah 3, H2 adalah 0.4. 0.4 ingat tukar dalam pecahan untuk memudahkan kita. So dapat 2/5 memudahkan. Kita nak yang senang, so tukar dalam pecahan. Okey, so dalam ni ingat saya ajar tukar simbol. H tolak 3. Okey, H tolak 3. Yang ini 5 darab dengan H dapat 5H. Ni 2 pindah jadi negatif 2. Okay, so siap lah. Macam tu. Nampak markah? Okay, so ini adalah contoh soalan-soalan kuadratik 4 markah. 4 markah tu banyak tau. So awak kena fasihkan atau mahirkan diri awak buat ungkapan kuadratik ni banyak-banyak. Okay, nak cari soalan kat mana? Senang je. Cari je kat buku latihan atau Google sahaja. Contoh-contoh soalan kuadratik. Memang banyak latihan kat situ. Search, awak salin soalan tu dan awak boleh buat latihan. Okay. Memang kalau awak nak mahirkan, awak kena buat latihan. Sebab benda ni awak tak boleh dengar, awak tak boleh baca. Awak kena buat latihan. Sebab apa? Setiap topik yang lain memang aplikasikan guna ungkapan. Okay, memang aplikasikan guna ungkapan. Terutamanya subjek matematik tambahan. Dalam matematik ni, subjek apa yang menggunakan ungkapan? Okay, subjek matematik ni, topik apa yang menggunakan ungkapan adalah semua. Saya cakap awal-awal, semua. Dan yang paling penting awak kena faham, ini bab 1 ni merupakan topik asas bagi matematik. Okay, topik asas bagi matematik. So awak kena juga, nak tak nak awak kena buat latihan, okay? Alright. Tak apa, sebab saya faham kita slow-slow merangkak-rangkak buat benda ni. Sebab saya pun dulu masa sebaya awak pun sama, merangkak-rangkak. Tapi saya buat juga latihan. Latihan tu saya minta cikgu saya lah sebab saya malas nak cari. Okay, saya malas nak cari, saya minta kat cikgu saya latihan dan jawapan sekali. Tapi cikgu saya bagi jawapan je, dia tak bagi jalan kerja. So saya yang cari jalan kerja tu. Jawapan tu saya tengok betul ke tak. Kalau betul, okey lah.
Kalau tak betul maksudnya saya noob lah. Saya kena buat lagi sampai saya pro. Bila lama-lama saya dah okey, saya cuba pula kaedah yang lain. Belajar kaedah lain, tengok mana lagi senang, bandingkan cara ni ke cara tu yang senang. Macam itulah saya buat. So lama-lama saya jadi mahir. Jadi kalau awak nak mahir, awak kena buat macam tu Okay. Alright. So itu berkenaan dengan habislah settle cuma nanti soalan C dengan D tu jadikan latihan awak lah. Ni awak kena practice. Okay, practice make perfect. Ingat tu. Okay, so nombor 2 ni kita sambung. Ni nombor 2 ni saya akan adjust sikit lah untuk contoh soalan kebat. Ni kita anggap soalan kebat lah. Okay, soalan kebat. Alright. So, untuk soalan kebat ni, saya kena adakan satu page barulah. Sekejap bagi saya masa. Kenapa saya kata soalan nombor 2 ni soalan kebat? Okay, sebabnya soalan ni memerlukan rumus tau. Okay, dalam soalan kebat ungkapan kuadratik ataupun persamaan kuadratik, satu je masalah kita. Kita nak kena tahu rumus apa yang diguna sebenarnya. Dia tak bagi tahu rumus apa, tapi kita yang kena teka. Tu yang sakit kan kalau soalan kebat ni. Okay, so kita tengok. Sebuah segi empat tepat. Kita lakaklah segi empat tepat macam ni. Mempunyai panjang P cm dan lebar 2P tolak 3 cm. Jangan takut. Biarkan. Panjang ialah P. Senaraikan dulu. Panjang ialah P. Lebar ialah 2P tolak 3. Okay, jangan takut. Just keluarkan dulu maklumat penting. Okay, luas. Diberi bahawa luas segi empat tepat itu ialah 77 cm. Okay. Ni luas. Dia bagi jawapan lah. A. Bentukkan satu persamaan kuadratik. Habis. Lost. Okay, jangan macam tu. Okay. Aplikasikan rumus. Soalan ni sebenarnya, awak kena aplikasikan rumus. Aplikasikan rumus. Aplikasikan rumus. Okay. Jangan terus tengok soalan terus abaikan je lah soalan ni. Jangan macam tu First kita try dulu. Aplikasikan rumus. Okay, soalan ni cerita pasal segi empat tepat. Apa yang awak faham berkenaan dengan luas segi empat tepat? Okay, tuliskan kat ruangan komen. Apa yang awak faham berkenaan dengan luas segi empat tepat? Apakah rumus dia? Okay, panjang darab lebar. Yes, good. Itu adalah luas. Sebab dia cerita pasal luas lah. Cuba kalau dia cakap pasal perimeter. Kalau perimeter kan hasil tambah kan. So nantilah saya cerita pasal perimeter tu nanti. Cerita sekarang ni adalah luas. Okay, luas ni maksudnya, macam tadi awak cakap lah, rumus. Okay, rumus luas. Okay, rumus luas adalah panjang darab lebar. Macam apa yang awak faham. Ni kira kebat lah. Panjang darab lebar. Okay. So, rumus luas awak adalah panjang darab lebar dan awak kena tahu juga maklumat-maklumat yang diberi ni. Panjang, lebar, jawapan. Okay. Panjang, lebar, jawapan. Maksudnya, panjang darab lebar dapat jawapan. Maksudnya macam itulah. Okay. Jadi sekarang, cuba awak aplikasikan. Rumus luas sama dengan panjang darab lebar. So, panjang darab lebar adalah P darabkan dengan 2P tolak 3, awak akan dapat luas dia 77. Itu maksud dia. Okay, maksudnya panjang darabkan dengan lebar, awak akan dapat luas dia iaitu 77. Masukkan saja, sumbat saja. Walaupun ada huruf pelik, biarkan. Okay, biarkan. Okay, darab ni maksudnya rapat. Okay, darab maksudnya rapat. Jadi, apa awak nak buat sekarang? Apa yang kita nak buat adalah menyelesaikan persamaan kuadratik macam tadi. Macam apa yang awak belajar tadi lah. Selesaikan.
P darab 2P apa, P darab negatif 3 apa. Lepas tu nak bentukkan dalam bentuk apa yang awak belajar, awak aplikasikan. So, P darab 2P akan dapat 2P kuasa 2. P darab negatif, negatif. P darab 3 dapat 3P. Sama dengan 77. Tak puas hati sebab bentuk dia tak sama. Bentuk dia tak sama macam bentuk arm. So, kita pindahkan 77. 2P kuasa 2 tolak 3P tolak 77 sama dengan kosong. Jangan confuse kenapa tolak 77 sebab saya pindah positif jadi negatif. Okay. So ini adalah bentuk bagi persamaan kuadratik itu. Okay, ini adalah bentuk sahaja. Soalan A awak buat dapat 1 markah. Okay, ikut macam tadilah markah dia. Sama je, konsep dia sama markah. Cuma soalan ni just kebat sahajalah. Okay. Markah dia still sama. Okay. 2P kuasa 2 tolak 3P tolak 77 sama dengan kosong. Dia macam ibarat soalan yang sama tapi dia pecah-pecahkan A, B, C. Kemudian awak carilah 2P kuasa 2 tolak 3P tolak 77 ni awak cari nilai P dia untuk soalan B. Ni macam tadi yang saya ajar juga, tekan mod, tekan calculator, dapat jawapan. Okay, ni 3 markah lah, awak dapat terus 3 markah. Full 3 markah 1, 3, 4 markah lah total macam ni. So kira 2P bermaksud 2P kuasa 2 bermaksud A lah 2 adalah A. Kemudian negatif 3 adalah B. Dan C adalah negatif 77. Ingat jangan lupa tekan negatif. Dan akhirnya awak dapatlah nilai P tadi. P1 sama dengan 7, P2 sama dengan apa? Negatif negatif 11 per 2. Negatif 11 negatif 11 per 2. Ni P tolak 7. 2P tambah 11. Ingat, saya ajar 2P tukar simbol jadi tambah 11. Okey? Tapi ingat, soalan ni soalan kebat. Maka jawapan negatif tidak diterima. Kenapa Tapi kena tulis Kena tulis. Kalau tak diterima, awak kena tulislah tidak diterima. Tapi kalau awak tulis jawapan juga, tapi lupa nak tulis tidak diterima, tak apa. Betul juga. Tak salah. Tak salah. Masih betul. Cumanya kenapa jawapan dia tidak diterima? Sebab ceritanya, ceritanya dia melibatkan ukuran. PCM. Ukuran kot. Kalau ukuran mana boleh negatif, awak belajar pakai pembaris semua positif. Mana ada pembaris cakap kosong, tiba-tiba negatif 1 cm. Mana ada macam tu? So, tengok pembaris awak. Semuanya cm dalam bentuk turutan positif. Jadi, positiflah yang diterima. Dia beza dengan soalan tadi. Soalan tadi, negatif boleh tau. Macam ni kan, positif 3 dengan negatif 4. Negatif tu boleh. Sebab dia bukan soalan kebat. Sebab dia bebas, jawapan dia bebas. Tapi, sebabkan ni soalan kebat dan dia melibatkan ukuran, jadi ukuran tak boleh negatif. So memang nampak sangat negatif tidak diterima. So jawapan yang positif ya, betul? So kita ambil satu sahaja jawapan. Okey. Jangan risau. Awak nak tulis tidak diterima atau tidak pun tak ada masalah. Yang penting awak buat. Okey, yang penting awak buat. Okay, next. Soalan C. Hitung lebar segi 4 tepat tu. Carilah lebar dia. Berapakah jawapan dia? Diberi lebar sama dengan berapa? Lebar sama dengan 2P tolak 3 cm. Cari nilai lebar.
Okay, berapakah lebar dia? Okay, 11 cm Sebab apa? Sebab awak gantikan P dengan dengan 7 buat 2 kali 7 tolak 3 sama dengan 11. Okay, ingat awak kena tulis cm sebab dia minta ukuran dalam cm. Selesailah soalan kebat yang simple. Okay, jadi jangan lari jangan lari daripada soalan ni sebab kenapa soalan ni dia jadi macam senangnya. Sebab apa? Sebab awak belajar yang basic. Kalau awak tak faham basic, awak tak boleh buat soalan kebat. Kan? Jadi awak kena kukuhkan yang basic. Bila awak nak buat latihan, nak belajar, kita kena mula yang basic. Kita kena mula yang basic. Inilah soalan-soalan basic yang saya bagi kat awak. Baru awak boleh buat soalan macam ni. Okay? Tapi ada lagi tahap yang lebih susah lah. Yang lebih susah tu awak redor lah dan tawakal. Tapi kalau soalan macam ni, senang macam ni, jangan tinggal. Okay. So, apa kesimpulan yang saya boleh buat hari ni adalah kena kenal pasti rumus. Okay, aplikasi rumus tu. Adakah dia bentuk segi 4? Adakah dia bentuk segi 3? Adakah dia berbentuk bulat? Okay, hati-hati bulat yang susah. So, ingat, biasa dia bagi petak, segi 3, kawasan belurik dan sebagainya. Sebab pasal kawasan belurik ni ada kawasan belurik ni. Okay, so awak kena aplikasikan rumus-rumus yang ada. Okay, so ni ada banyak rumus yang awak boleh guna. Ada rumus segitiga, ada rumus trapezium, ada rumus segi 4, ada rumus segi 4 tolak segitiga. Macam-macam boleh guna So, cuba fikir macam mana awak nak buat soalan ni. Okay, imagine. Sebenarnya jawapan dia ada dua cara Jawapan yang sama dua cara. So, pilihlah cara yang terbaik yang awak boleh buat. Okay? Alright. So, latihan apa yang saya nak bagi dekat awak adalah soalan C, soalan D dan nombor, ni tak ada nombor dan latihan. So, ada 3 soalan lah. Soalan 1C, 1D dan latihan. Latihan ni kira satu soalan jugalah. So, automatik ada 3 soalan sahaja. Ingat, awak buat, mungkin awak akan lebih faham. Okay? Dan penghantaran dia, saya nak awak hantar dulu kat saya. Kalau saya kata betul, baru awak submit dekat Google Classroom. Okay, saya ulang. Awak buat latihan, tak perlu salin soalan. Just terus je proceed dengan jalan kerja dan jawapan. Kemudian, apa awak kena buat adalah tunjukkan jawapan dan uploadkan dekat dalam tunjukkan jawapan kat saya PM. Kemudian saya akan tanya, saya akan bagi tahu betul. Kalau betul-betul lah, kalau salah awak kena buat betul lah, kena buat pembetulan. Sampai betul baru upload kepada Google Classroom. Okay, tempoh penghantaran adalah bebas, awak boleh buat bila-bila masa dan tiada end date. Okay, tiada tarikh tamat. Cuma saya nasihatkan, jangan ambil kesempatan bila kita kata tak ada tarikh tamat, jangan awak cakap awak tak nak buat. Okay, tak ada tarikh tamat maksudnya awak boleh buat pada bila-bila masa. Cumanya kalau saya bagi tahu kat awak, awak buat, awak akan lebih faham. Okay, itu sahaja pesanan saya. Alright, so seperti biasa kehadiran. Okay, saya pun ada masalah saya juga, saya nak kena uruskan. So saya tak nak lama-lama lah. Awak boleh isikan kehadiran dalam form ni. Okay, check balik kat ruangan ni. Siapa tak ambil kehadiran, awak tak ada saya anggap macam tu je. Alright, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya harap kita dapat sambung lagi pembelajaran kita pada minggu hadapan insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.